Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang ke-8 tingkatan 5 permodelan matematik untuk bahagian yang ke-2. So, pada bahagian yang pertama, kita dah melihat definisi bagi model matematik dan juga permodelan matematik. Hari ini kita akan melihat apakah contoh-contoh ataupun cara untuk kita menyelesaikan masalah yang melibatkan penyelesaian permodelan matematik. Okey, yang pertama kita tengok perbandingan di antara soalan yang melibatkan penyelesaian matematik secara biasa dan juga masalah yang melibatkan permodelan matematik. Okey, yang pertama, contoh dan ciri-ciri masalah melibatkan permodelan matematik. Sebuah sekolah mempunyai jumlah murid seramai 1,200 orang dan guru pada tahun 2017. 95% daripada jumlah itu ialah murid-murid. 2 tahun kemudian, bilangan guru meningkat sebanyak 5%. Hitung bilangan guru di dalam sekolah tersebut pada tahun 2019. Okey, ini ialah satu soalan matematik yang juga memerlukan beberapa model matematik untuk menyelesaikan soalan. Okey, so apa yang menyebabkan dia ada sikit berbeza dengan permodelan matematik? Okey, yang pertama, kita tengok status soalan ni. Okey, soalan penyelesaian masalah ni dia hanya melibatkan konsep peratusan sahaja. Okey, dan maklumat telah pun diberikan di dalam soalan dan kita boleh terus melaksanakan pengiraan untuk mendapatkan jawapan yang betul. Okey, apa maklumat yang telah diberikan dalam soalan? Okey, dia ada bilangan jumlah pelajar, guru dan pelajar. Dia ada bagi peratus jumlah murid. Kemudian dia ada bagi tahu bilangan guru meningkat sebanyak 5%. Itu semua maklumat-maklumat yang kita dapati daripada soalan. Okey, dan soalan penyelesaian ini, soalan penyelesaian masalah ini digunakan untuk membantu memahami dan mengukuhkan kemahiran matematik. Okey, banyak juga perkara-perkara yang kita boleh dapati daripada soalan ni. Okey, kita boleh gunakan operasi matematik seperti darab, bahagi dan juga peratus dan sebagainya. Alright, so kita tengok apakah bentuk soalan yang melibatkan permodelan matematik. Alright. Okey. Contohnya, berapa lamakah tempoh masa yang diperlukan untuk Malaysia bebas sepenuhnya daripada penyakit COVID-19? Okey, so kita tengok kat sini. Soalan ni merupakan soalan jenis soalan jenis terbuka. Okey, bermaksud kita boleh menggunakan apa cara ataupun apa strategi ataupun apa jua model matematik yang kita boleh guna untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, maklumat yang diberi dalam soalan tidak cukup untuk menyelesaikan soalan. Okey, tengok dalam soalan ni pun tidak ada apa-apa maklumat pun yang diberi dalam soalan. Okey, tidak beri berapa bilangan. Contohnya berapa bilangan pesakit, ataupun tidak beri berapa cara untuk hilangkan COVID, dan sebagainya. Alright. So soalan ini dia memerlukan pengetahuan matematik dan kreativiti untuk menyelesaikannya. Okey, apa dia contoh yang pengetahuan matematik yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikannya? Okey, kita mungkin boleh gunakan peratus, ataupun nisbah, ataupun teorem Pythagoras dan sebagainya. Okey, dia ada banyak cara yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah ini dan kita perlu gunakan setiap kemahiran matematik yang kita ada secara kreativiti. Okey, dan kaedah yang paling sesuai untuk kita selesaikan masalah ni ataupun kita mencari jawapan ialah kita mesti menggunakan permodelan matematik dengan menggunakan komponen-komponen permodelan matematik yang telah kita belajar pada video yang pertama. Alright. So itu adalah beza di antara soalan konvensional biasa, soalan yang dah siap ada maklumat, ini dah siap ada maklumat, dengan yang secara terbuka. Itu beza dia.
Alright. Kita tengok contoh. Contoh 1. Arus air bagi sebatang sungai mengalir dengan kelajuan 25 km per jam. Sebuah bot mengambil masa perjalanan selama 2.5 jam dari JTA ke JTB. Kira jarak perjalanan bot itu. So kat sini kita tahu ini melibatkan, ini ialah laju, ini ialah masa. So kita dapati ada maklumat yang diberikan dalam soalan. Soalan pertama, kenal pasti dan definisikan masalah dalam persoalan di atas. Sekarang kita cerahkinkan maklumat-maklumat yang kita nak, yang kita jumpa dalam soalan. Yang pertama kita cari maklumat dulu. Maklumat. Macam mana yang saya dah bulatkan tadi? Yang pertama kita ada laju. Laju sama dengan 25 km per jam. Yang kedua kita ada masa. Masa simbolnya T. T sama dengan 2/5 jam. Ini maklumat yang kita dapati daripada soalan. Perkara yang kedua, bila dah tahu maklumat, nak tahu apa masalah dalam soalan ni. Apa masalah yang kita nak cari? Apa masalah yang kita nak selesaikan? Masalahnya ialah kita nak mencari masa. Masa pula. Kita nak cari jarak. Jarak dari JTA ke JTB. Kita nak cari jarak dari JTA ke JTB. Alright, so kita dah tahu. Yang pertama, kita mesti tahu maklumat yang diberikan dalam soalan, dan yang kedua kita mesti tahu apa masalah yang ada dalam soalan. Alright, so tengok pada bahagian B pula, soalan bahagian B. Tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Kat sini pun ada dua. Yang pertama andaian, yang kedua kenal pasti pemboleh ubah. So yang pertama kita nak buat andaian. Apakah andaian-andaian yang kita boleh jumpa ataupun yang kita boleh ramalkan daripada soalan ni? So yang pertama kita perlu andaikan, kalau nak selesaikan soalan ni, yang pertama arus ataupun laju arus air sungai tidak berubah. Maksudnya sepanjang 2 jam perjalanan tu, dia punya arus sentiasa 25 km per jam. Mana tahu tiba-tiba kalau hujan turun dengan lebat, air sungai pun boleh menjadi lebih deras. Itu pun dah boleh mengganggu kita punya untuk menjawab soalan. Yang kedua, bot tidak rosak. Tidak rosak ataupun tidak hadapi sebarang masalah. Ini pun satu juga masalah ataupun satu perkara yang kita perlu andaikan. Contohnya tengah-tengah bot bergerak atas sungai, tiba-tiba mungkin bot bocor ke, tiba-tiba mungkin enjin merosak ke, dan menyebabkan gangguan kepada perjalanan, menyebabkan jarak mungkin menyebabkan masa mungkin menjadi lebih panjang. Alright. Yang kedua, lepas kita buat andaian, kita nak kena pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Apa pemboleh ubah yang ada dalam soalan? Tadi maklumat kita tahu. Yang pertama kita tahu laju. Laju, kemudian masa pula jarak. Jarak. Yang ketiga masa. Masa. So inilah ketiga-tiga pemboleh ubah yang kita gunakan untuk menjawab soalan ini. Alright, so itulah penyelesaian bagi contoh yang pertama. Okey, sekarang kita melihat contoh yang kedua pula. Ali baru saja selesai menduduki peperiksaan SPM dan beliau bercadang
untuk mencari kerja sementara sebelum keputusan peperiksaan diumumkan. Beliau berminat untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai juruwang. Cashier lah. Terdapat 2 kekosongan jawatan sebagai juruwang, iaitu satu jawatan di sebuah pasaraya ekstramat yang terletak di Bandar Keluang dan menawarkan gaji sebanyak RM1,000 sebulan. Manakala satu lagi jawatan di Pasar Mini Ekonmat yang terletak berhampiran kawasan rumahnya yang menawarkan gaji sebanyak RM700 sebulan. So soalan yang pertama. Pilihan manakah yang lebih berbaloi? Berbaloi daripada segi gaji yang beliau dapatlah. Alright. So kat sini kita kena tentukan mana satu pilihan jawapan yang paling berbaloi, sama ada nak kerja dekat Extramat di Bandar Keluang ataupun bekerja di Pasar Mini Ekonmat yang terletak berdekatan rumahnya. Yang kedua soalannya, terangkan cara anda menggunakan proses pemodelan matematik untuk menyelesaikan masalah di atas. So kita dah belajar 6 komponen, 6 komponen pemodelan matematik. So kita kena gunakan ke-6 komponen ni untuk membantu ahli membuat pilihan mana satu kerja yang paling berbaloi untuknya. So kat sini saya dah senaraikan terus 6 komponen mengikut turutan. So yang pertama, langkah pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Apa masalah ataupun apa dia perkara yang kita perlu kenal pasti untuk ahli menyelesaikan masalah pemilihan kerjanya ni. Yang pertama, antara masalah yang mungkin ahli hadapi yang kita perlu selesaikan ialah yang pertama, kita kena tahu kos perjalanan. Kos perjalanan ahli ke tempat kerja. Kos perjalanan ke tempat kerja. Dan juga yang kedua, so kalau dah kerja mesti ada kos lain seperti kos makan. Kalau kerja 8 jam, nak makan tengah hari, makan pagi dan juga mungkin minum petang dan sebagainya. Alright. So kemudian kita kena tahu jarak rumah ahli ke tempat kerjanya. Ke tempat kerja. Kita tahu tadi ada 2 pilihan, sama ada dekat Bandar Keluang ataupun berdekatan dengan rumahnya. Ini rumah ahli, katakan ini rumah ahli. So dia nak ke Bandar Keluang. Ke Bandar Keluang, yang menawarkan gaji RM1,000 ataupun yang berdekatan dengan rumahnya, dekat dengan rumah, yang menawarkan gaji sebanyak RM700. Alright. So itulah faktor-faktor yang kita perlu kenal pasti dahulu, untuk melihat masalah apa yang ahli hadapi. Yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Kita kena buat andaian. Beberapa andaian yang kita boleh buat untuk membantu ahli menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, kita kena tahu ahli pergi kerja naik apa. Yang pertama, andaian. Ahli pergi kerja naik apa? Katakan kita anggapkan ahli pergi kerja naik motosikal. Jangan tanyalah motosikal siapa, mungkin motosikal ayahnya. Ahli dah ada lesen ke belum? So kita anggaplah ahli tu pun dah ada lesen. Itu pun satu andaian juga. Yang kedua, kos makan ahli. Sehari kos makan. Alright. Sama ada ahli ni dia beli makanan ataupun dibawa bekal. Yang ketiga,
Apa lagi andaian kita boleh buat? Okey, berapa hari bekerja Ali? Okey, berapa hari, berapa jam? Okey, berapa hari? Contohnya, kalau katakan seminggu ada 7 hari, dia cuti hari Sabtu dan hari Ahad, so dia bekerja selama 5 hari seminggu. So sebulan dia kerja selama 20 hari. Okey. So itu antara andaian yang kita boleh buat. Yang kedua, kita nak buat pemboleh ubah. So apa pemboleh ubah yang kita boleh tengok daripada soalan ini? Okey, pemboleh ubah. Okey, yang pertama kita boleh kat sini panjang sikit. So saya buat kat sebelah ni lah pemboleh ubah pemboleh ubah. Okey. Terpaksa conteng-conteng sebelah ni. Okey, pemboleh ubah. So yang pertama pemboleh ubah, kita nak tahu. Okey, yang pertama J1. Apa J1? Jarak rumah Ali ke apa tadi? Ke Extramat. Ke Extramat. Okey. J2. Jarak rumah ke Econmat. Okey, ini semua antara pemboleh ubah yang kita kena pertimbangkan. Yang ketiga. Okey, tadi terlupa nak tulis. Okey, harga petrol. Okey, sebab dia melibatkan perjalanan. Harga petrol. Okey. Yang keempat. Okey, yang harga petrol per kilometer. Okey, berapa sen per kilometer. Yang keempat, kita ada kos makan. Okey, M1 kos makan dia. Kos makan kalau kerja dekat Extramat. M2 kos makan kalau kerja dekat Econmat. Okey, kemudian so apa pemboleh ubah yang paling besar yang kita boleh buat? Okey, so kita tahu kat sini okey, so kita boleh simpulkan. So X, pemboleh ubah X ialah pemboleh ubah X kos, jumlah kos. Okey, jumlah kos. Okey, kita kerjakan Extramat, Ali kerjakan Extramat dengan pemboleh ubah Y. Okey, jumlah kos kerja dekat Econmat. Banyak pemboleh ubah yang kita nak buat, nak cari. Okey. So tadi saya tambahkan lagi satu andaian, yang keempat. Lihat sini, yang keempat kos petrol. Okey, kos petrol. Alright. So kita dah buat untuk komponen yang kedua. Sekarang tengok komponen yang ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita nak menggunakan matematik dalam menyelesaikan masalah ni. Okey, so kita nak menyelesaikan masalah dengan menggunakan matematik. Yang pertama, kita boleh anggapkan tadi gambar ni, saya anggapkan jarak rumah Ali ke Keluang ataupun ke Extramat ni, ke Extramat ialah sejauh 10 km, manakala daripada rumah Ali ke Econmat sejauh 1 km. Itu andaian yang kita boleh buat lah. Okey, yang kedua, dekat sini jarak jarak rumah yang pertama ke Extramat, 10 km. Yang kedua ke Econmat, jaraknya 1 km. Ini yang pertama. Yang kedua, andaian kita boleh buat harga petrol. Okey, saya anggarkan 10 sen per kilometer.
Ini anggaran sajalah, dia tak melibatkan harga minyak mengikut pasaran semasa sekarang. Sekarang kita nak buat perkiraan. Pengiraan. So yang pertama saya akan bagikan kepada dua bahagian. Ini sebelah kiri ialah extra mat. Kos extra mat. Yang sebelah kanan ialah kos kerja dekat Econ Mart. So kos yang pertama ialah kos petrol. Tengok berapa petrol yang ahli perlukan untuk bekerja di extra mat. So jaraknya 10 km. Didarabkan dengan 10 sen. Kemudian darabkan pergi balik. Pergi kerja balik kerja 2 kali. So kita guna kalkulator. 10 darab 0.1 darab 2 kali pergi balik, jawapannya 2. Darab jawapannya RM2. Ini RM2 sehari. Sehari darabkan 20 hari bekerja. Darabkan 20 hari bekerja. So jumlahnya RM40 sebulan. Ini kos petrol bekerja di Extra. Kalau ke Econ pula, jaraknya 1 km, darab dengan harga petrol 0.1 ataupun 10 sen, darabkan dengan 2. 1 darab 0.1 darab 2. So kos pergi hanya 20 sen saja. Per hari. Darabkan bilangan hari kerja 20 hari. Darabkan 20 hari. Jawapannya hanya RM4 sebulan. Nampak macam lagi berbaloi kerja dekat Econ. Tak apa, kita buat dulu. Yang kedua, kita nak kira apa pula? Kita nak kira kos makan. Kos makan pula. Makan yang paling penting. Kos makan. Katakan satu hari. Tambah lagi kos makan. Kos makan. RM10 sehari. Maknanya pagi RM3. Mana dapat dah. Pagi RM3. Tengah hari mungkin RM5. Minum petang RM2. Contohlah. So RM10 sehari. So RM10 sehari. RM10 darabkan dengan bilangan hari. So 10 darab 20 inilah RM200 sebulan. Kos makan saja RM200 sebulan. Manakala kalau kerja kat Econ, kos makan sama juga, katakan RM10 sehari. Walaupun dekat rumah, dia tak nak balik rumah. Dia nak makan kat kedai, nanti lagi sedap katanya, ataupun tak sempat bungkus dan sebagainya. So darabkan dengan 20 hari pun sama, jawapannya RM200 sebulan. Itu antara andaian yang kita boleh buatlah. Ataupun cara kita nak mengira untuk mencari jumlah kos petrol. Yang pertama, kos petrol, dan juga bagi kos makan. So kita dah siap membuat pengiraan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, komponen yang keempat, kita nak menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Kita nak menentusahkan, kita kena buat satu model matematik menggunakan rumus-rumus yang kita dah buat pada bahagian yang ketiga. So apa dia punya model yang boleh saya buat? Sama juga saya bagikan pada dua bahagian. Satu extra mat, yang kedua Econ Mat. So extra mat tadi kita tulis dia punya formula ubah ialah X. X dan pemboleh ubah Y mewakili jumlah kos Econ.
Okey. So sekarang kita nak buat satu model, kita gabungkan kos petrol tadi dan juga kos makan. So jumlah kosnya, jumlah kos. Okey, so kos petrol campur dengan kos makan. Okey. So kita boleh buat macam ni. Okey. Gunakan, kita ubah daripada pengiraan yang kita buat tadi, 10 km 10 darab 0.1. Okey, silap. Okey. So daripada sini, okay, 2 darab 0.1. Okey, kemudian darabkan dengan J1. J1 ni ialah pemboleh ubah bagi jarak rumah ke Extramart. Okey, kemudian kita darabkan dengan 20, tambahkan dengan jumlah makan tadi. Okey, jumlah makan tadi kita guna, kita punya apa, pemboleh ubah M1. So 20 hari darabkan dengan M1. So kita memudahkan. Okay, 2 darab 0.1 ialah 0.2 J1. Okay, darabkan dengan 20. Bukan, silap. Okay, kita keluarkan 20 ni. Okay, jadikan, kita faktorkan dia. 20 ni ke depan, 20 kurungan 0.2 J1 tambah M1. Okey, so kita dah buat satu model. Ni model matematik bagi kos pekerja di Extra. Okey, sama juga untuk Econmart. So kita boleh guna pakai juga. Okey, pada Econ. Okay, kita cuma ubah saja dia punya M1 kepada M2, J1 kepada J2. Okay, sebab cara pengiraannya sama. So tadi X sama dengan, so sekarang Y sama dengan 20 0.2 J2 tambah M2. Okey. Okey, so kita boleh kita dah jawab, okey, bagi komponen yang keempat. Okey, so kita baru siapkan model. Okey, so nak tengok apa jawapannya. So bagi X, 20 darab 0.2 J tadi 10 km tambahkan kos makan RM10 sehari. Okey, kita guna kalkulator. 20 kurungan 0.2 darabkan dengan 10 tambahkan dengan 10. Jawapannya ialah, okey, sekejap, tersilap. Okey, sini silap aja, lupa tanda kurungan. Okey, ulang balik kerja, jalan kerja, cakap pun sasul je. Okey, 0.2 darabkan 10. Okey, tambah 10. Jawapannya RM240. Kosnya RM240 sebulan. Okey, so untuk ke Econmart pula pun sama. Y sama dengan 20 kurungan 0.2 darabkan dengan J2 di 1 km tambahkan RM10. Okey, guna kalkulator juga. 20 kurungan 0.2 darabkan dengan 1 tambah 10. Jawapannya RM204. Okey, RM204 per sebulan. Okey, so dia dah nampak. Okey, dia punya perbandingan kos untuk ke Extramart RM240, ke Econmart RM204.
Okey, nampak masih lagi macam kerja kat rumah berbaloi. So, sekarang kita tolakkan total costnya berapa. Sini tolakkan gaji. So, berapakah gaji yang dia dapat dalam tempoh sebulan? So, gaji yang dia dapat, tadi 1000 tolak dengan kos 240. Okey, 1000 tolakkan 240, RM760. Okey, dia dapat gaji bersih. Manakala tadi dekat Econ-Mart pula 700 gaji dia, tolakkan 204. Okey, 700 tolak 204, gaji bersihnya hanya 496. Okey, so kat sini kita dah nampak, lihat kat mana tempat kerja yang paling berbaloi bagi Ali. Okey, sekarang kita nak tengok komponen yang kelima pula. Kita nak memurnikan lagi model matematik yang kita dah buat tadi. Okey, sebenarnya model matematik yang kita dah buat tadi tu, masih belum lagi sempurna sebenarnya. Ada banyak perkara yang kita nak murnikan, yang kita boleh ubah suai bergantung kepada keadaan. Okey, yang pertama kita kena buat andaian-andaian yang mungkin boleh berlaku lagi sekiranya lepas Ali dah buat perbandingan. Ada cara yang boleh digunakan untuk menjimatkan keadaan dan sebagainya. Yang pertama, faktor kenderaan tadi. Kos jarak tadi, kos perjalanan. Kos perjalanan. Kalau Ali nak jimat tak nak naik motor, mungkin dia boleh menggunakan kenderaan awam seperti bas dan sebagainya. Ataupun mungkin ayahnya boleh hantar. Ataupun dia tumpang kawan. Itu satu alternatif untuk menjimatkan perbelanjaan petrol. Tumpang kawan. Ataupun untuk kos makan. Kos makan pula, cara yang paling jimat sekali sama ada dia bawa bekal. Bawa bekal. Ataupun kadang-kadang mungkin syarikat tu ataupun kedai tu sediakan makanan. Kita tahu ni andaian-andaian yang kita boleh buat. Sediakan makanan yang boleh menyebabkan pengurangan kepada kos, dan kita boleh tengok kat situ mungkin mana satu yang lebih berbaloi. Yang ketiga, lepas kita dah tahu kos perjalanan, makan dan sebagainya, kita boleh menggunakan kaedah rajah ataupun gambar, simbol dan sebagainya. Contoh macam tadi, kita buat gambar rumah Ali kan, tadi lukis kat tadi kan, ke kedai Extra, dan ke Econ. Itu gambar dia 10 km, 1 km, ini gaji 1000, ini 700. Kita boleh ubah-ubah sesuai lah. Lukis gambar kalau naik motor. Naik motor contohnya, ni mungkin jalan kaki, kita tahu. So banyak cara yang kita boleh gunakan untuk mewakilkan masalah dalam bentuk raja ataupun simbol. Alright, so yang terakhir kita akan masuk kepada yang keenam, melaporkan dapatan. Melaporkan dapatan ni kita boleh tengok apakah kelemahan ataupun kekuatan daripada model-model matematik yang kita dah gunakan tadi. Kekuatan model matematik. Banyak perkara lagi lain yang kita perlu pertimbangkan. Mungkin dari segi masa kerja, masa kerja, ataupun ada allowance tambahan yang diberikan oleh syarikat, oleh kedai, ataupun kalau naik motor tadi, laju, mungkin lagi laju motor yang dibawa. Mungkin kos minyak makin naik, ataupun kos petrol makin naik. Kita tak tahu kan, kos petrol makin naik. Ataupun kita tak pandang semua ni, kita hanya nampak gaji semata-mata. Hanya nampak gaji je. Semata-mata, tak kisah janji 1000.
Okay, sebab nampak RM1000 itu tinggi nilai dia. Okay, untuk lepasan SPM. Okay, berbanding dengan 7%. Ataupun suasana tempat kerja. Okay, tempat kerja. Okay, tempat kerja mungkin dekat bandar lagi happening. Bandar lagi menarik. Okay, yang dekat kedai ni dah biasa tengok. So tak suka. So kita suka dekat bandar. Okay, mungkin berdekatan dengan banyak-banyak pusat-pusat pembeli belah. So kita masa rehat kita boleh pergi shopping dan sebagainya. Itu semua faktor-faktor yang kita perlu timbangkan. Okay, dan kita kena masukkan dalam dapatan yang kita dah buat. Alright, so panjang lebar saya dah cerita mengenai cara-cara untuk kita menyelesaikan masalah yang melibatkan pemodelan matematik menggunakan 6 komponen. So ini salah satu sebenarnya soalan ni banyak yang kita boleh selesaikan dengan menggunakan model matematik, di mana soalan ni bersifat terbuka dan kita kena gunakan kreativiti kita untuk menyelesaikan masalah. Dan soalan ni pun kita tak boleh jangka betul silap dan sebagainya, dan sesiapa pun boleh memberikan penyelesaian mengikut cara masing-masing, mengikut kreativiti masing-masing. Okay, ini satu cara yang saya tunjukkan untuk menunjukkan macam mana kita nak bandingkan pemilihan tempat kerja, terutama untuk pelajar lepas SPM nanti. Okay, kita boleh pilih mana satu cara yang paling sesuai untuk mendapatkan pulangan gaji yang lebih berbaloi. Okay, alright, so itu saja yang saya dapat tunjukkan untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel saya, channel YouTube Cikgu Fazli Handsome. Boleh drop pada ruangan komen jika ada teguran, komen, cadangan dan sebagainya, ataupun boleh subscribe channel Telegram saya Cikgu Fazli Handsome jika ingin mendapatkan nota-nota saya yang saya gunakan untuk video saya. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.